Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah An-Nur. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan surah An-Nur ayat yang ke-35. Agak panjang perbincangan kita, tuan-tuan, dan memandangkan ayat ini merupakan ayat yang boleh kita katakan sebagai tajuk kepada surah ini. Maka dengan sebab itulah kita cuba nak memahaminya dengan baik supaya kita dapat mengambil manfaat dan juga pengajaran. Cumanya insya-Allah kita nak pergi kepada perbincangan seterusnya, masih lagi ayat yang ke-35 di hujung-hujung ayat inilah. Namun begitu kita lihat ayat keseluruhannya. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Allah lah yang mempunyai cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang di dinding, di dalamnya mengandungi pelita. Pelita itu berada dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang yang berkilau-kilauan. Pelita itu dinyalakan dari pohon kayu yang berkat, iaitu minyak zaitun, tidak di timur dan tak di barat. Hampir minyaknya memancarkan cahaya dengan sendirinya, biarpun tidak disentuh oleh api. Cahaya berlapis cahaya. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang disukainya untuk menerima cahaya itu, dan Allah membuat beberapa perumpamaan untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada ayat yang 35 yang di hujung itu, iaitu Allah Ta'ala sebut yahdillahu linurihi may yasha. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maknanya di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayah Allah. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya untuk menerima kebenaran dengan cara memerhati, merenung dan menumpukan seluruh pemikiran ke arah kebenaran. Manakala orang yang tak mau berfikir, dia tak ubah seperti orang buta yang baginya semua keadaan sama. Dia tak dapat mengenal pasti sama ada berada pada waktu malam yang gelap gelita atau berada pada siang hari. Maka dengan sebab itulah, menurut satu riwayat daripada Sayyidina Ali, Allah menganugerahkan cahaya kepada langit dan bumi, kemudian menyinarinya dan menambarkan kebenaran kepadanya sehingga ia menjadi terang kerana cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Manakala dalam tafsir oleh Syekh Sya'rawi, beliau menyatakan Allah Ta'ala nak menerangkan kepada kita yahdillahu linurihi may yasha, iaitu tentang cahaya maknawi. Di sini nak menunjukkan Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, merujuk kepada cahaya maknawi, iaitu cahaya manhaj, cahaya peraturan, cahaya terkata hukum hakam, cahaya yang sistem-sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan kufar yang ingkar, mereka itu tidak mendapat petunjuk ke arah cahaya ini, walaupun mereka mendapat cahaya hissi, iaitu cahaya matahari, cahaya bulan. Mereka mengambil manfaat daripadanya. Tetapi dalam masa yang sama amat malang apabila mereka tidak mengambil manfaat daripada cahaya maknawi, kerana mereka tidak menutup cahaya-cahaya yang lain. Mereka membiarkan juga bila cahaya maknawi datang, maka biar juga cahaya lain juga terbuka juga. Jadi maknanya itu mereka tidak mahu mengambil manfaat daripada cahaya maknawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kata Syekh Sya'rawi, mereka menutup
mata mereka, menutup hati mereka, menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mengambil pengajaran, tak mau mengambil manfaat daripada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya maknawi, iaitu cahaya Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut dalam ayat yang lain Allah Taala kata lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan, alahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Jadi maknanya ada setengah orang ni, mereka ni ada mata tapi tak mau tengok, tak mau ambil pengajaran dan juga pengetahuan. Ada telinga tak mau dengar. Dan inilah satu perkara yang tuan-tuan yang sepatutnya dipahami tentang nurullah, cahaya Allah yang maknawi ini, yang seumpama menerangi, seumpama cahayanya yang hissi, yang kita tak dapat tidak, memang kita berhajat. Tak ada orang yang tak berhajat pada cahaya, tuan-tuan. Semua berhajat pada cahaya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kita juga, manusia ini kalau dia nak selamat, dia juga berhajat kepada cahaya hidayah Allah Ta'ala yang disebut sebagai cahaya maknawi. Tetapi kata Syekh Sya'rawi satu benda yang ajaib, seseorang itu bila mana dia mencari hidayah Allah Ta'ala, sebenarnya satu kehebatan, Allah Ta'ala akan menambahkan lagi hidayah kepadanya. Maka dia akan terus buat dalam kebaikan sekiranya dia nampak hidayah maknawi atau cahaya maknawi tersebut. Sebab walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah Ta'ala kata mereka yang mencari hidayah dapat hidayah, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi hidayah kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada para ulama yang menyatakan cahaya dalam ayat ni juga merujuk pada Quran, kepada keimanan pada Allah Ta'ala, kepada agama, kepada Islam, kepada petunjuk. Dan cahaya itu juga, nur itu juga merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, selain daripada cahaya secara hissi, cahaya siang, cahaya bulan, cahaya malam dan sebagainya. Maka di situ yang menariknya juga kalau kita lihat tentang dalam Al-Quran ni juga, perkataan nur itu disebut dalam bentuk mufrad, tunggal, nur. Tapi kalau zulumat dibawa dalam bentuk yang jamak, zulumat, pelbagai. Ini satu perkara nak diisyaratkan juga bagaimana sumber cahaya Allah Ta'ala itu satu, dan juga mereka yang berpegang pada kebenaran satu je. Jalan mustaqim ni satu sahaja, tetapi jalan sesat ni dia bersimpang siu. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ibn Ashur juga kalau kita tengok bagi satu gambaran yang baik juga ketika mengemukakan perbincangan dalam ayat ini, mana di hujung ayat tu lagi kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Taala kata wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengumpulkan pelbagai masal perbandingan untuk umat manusia. Allah membuat perumpamaan kepada manusia mengenai bertambahnya hidayah mereka hendaklah sesuai dengan keperluan mereka. Jadi perumpamaan itu mempunyai banyak faedah yang berkaitan dengan nasihat dan petunjuk. Ini kerana perumpamaan itu boleh menjadikan fikiran terbuka untuk menerima kebenaran. Selain daripada itu, ia membuatkan jiwa menjadi damai kerana maknanya dapat dipahami melalui gambaran nyata yang sudah dikenal pasti. Maka dengan sebab itu perumpamaan ini merupakan satu benda yang perlu diperhalusi dan diambil manfaat. Dan di sini Allah bagi ayat 35 ni ayat perumpamaan. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan pada kita. Dan tuan-tuan, Ibn Ashur dalam At-Tahrir Tanwir Tahrir, dia menyatakan mishkat tempat letak pelita itu menggambarkan ketetapan dan kemantapan serta kesempurnaan petunjuk ilahi, sehingga dapat melahirkan keyakinan yang begitu mendalam dalam diri. Misbah pula yang diletak, misbah lampu letak dekat mishkat itu menjadikan tidak padam, dan ia juga merupakan satu perumpamaan gambaran daripada pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap Islam, terhadap Al-Quran itu sendiri. Maknanya tak pernah padam, cahaya itu akan terus menerangi, Al-Quran akan terus menerangi. Kata Ibn Ashur, itulah perumpamaan yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala, sesuai sebagaimana juga disebut oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya, kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Az-Zujajah pula, kata Ibn Ashur, satu gambaran juga, satu perumpamaan yang nak menjadikan bahawa apa yang terdapat dalamnya semakin jelas, seperti firman Allah Ta'ala, walaqad anzalna ilaikum ayat mubayyinat. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang penerangan yang jelas.
Dan kata Ibn Ashur lagi, dia kata syajarah mubarakah, itu pokok zaitun itu adalah satu perumpamaan yang Allah nak datangkan tentang hakikat-hakikat yang dihidangkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang menghasilkan bukti kebenaran dan petunjuk ilahi. Manakala disebut la syarqiyah wala gharbiyah, pohon itu tak sebelah timur dan tak sebelah barat, itu mengisyaratkan tentang toleransi dan moderasi ajaran Al-Quran. Dan bila mana disebut tentang pelita itu dinyalakan secara terus menerus, dan itu juga menyebutkan tentang kelangsungan kesinambungan bagaimana pembaharuan Islam ataupun ajaran Islam, kesinambungan yang dibawa oleh para anbiya alaihi wasallam yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak zaitun yang jernih diibaratkan juga sebagai satu penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jernih yang diambil daripada Al-Quran serta hukum-hukum syariat yang boleh membawa hidayah kepada mereka yang mendapatkannya. Jadi tuan-tuan, itu lebih kuranglah apa yang disebut oleh Ibn Ashur yang cuba nak menggambarkan bagaimana perumpamaan dalam ayat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apapun sebenarnya kita melihat sebenarnya banyak pengajaran dan juga pakitibaran daripada perumpamaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Dan maka di hujung ayat tersebut apa Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu wallahu bikulli syai'in alim. Apa maknanya? Maknanya dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Maknanya Allah bagi hidayah kepada orang yang berhak untuk menerima hidayah di kalangan orang yang mempunyai jiwa yang bersih dan mempunyai persediaan untuk menghadapi pelbagai jenis hukum dan peraturan agama. Demikian juga Allah membuat pelbagai cara untuk bagi petunjuk bersesuaian dengan perihal hamba dalam berusaha untuk menegakkan hujah kepada mereka. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan janji dan khabar gembira bagi orang yang nak memikir dan memerhatikan perumpamaan tersebut. Dalam masa yang sama, ia juga merupakan ancaman dan peringatan kepada orang yang tak mahu memikirkan atau memerhatikan, sebab mereka tidak akan memperoleh kebenaran dan akan tersesat daripada jalan kebenaran. Jadi di situ menunjukkan bagaimana tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala yang menciptakan cahaya sama ada hissi ataupun maknawi, maka pada ketika itu kita kena menerima kedua-duanya sekali. Kita tak boleh pada hari ini bila mana orang hanya menerima cahaya hissi, tetapi cahaya maknawi, iman dia tak terima, Quran dia tak terima, peraturan-peraturan Allah Subhanahu tak terima, para anbiya tak terima, syariat Allah Ta'ala tak terima. Tuan-tuan, malu tuan-tuan kita kepada Allah. Matahari kita terima, cahaya kita terima, bulan kita terima, apa semua kita terima, tetapi syariat Allah Ta'ala yang merupakan cahaya maknawi kita tidak terima. Maka itu menunjukkan kedangkalan ilmu ataupun menunjukkan bagaimana kesesatan yang akan berlaku kepada seseorang yang bila mana mereka tidak benar-benar menerima satu ketentuan ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Maka dengan sebab itulah sebagaimana disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir, bahawa betul lah ayat ini sebenarnya dia merupakan ayat akidah, ayat tauhid yang nak membawa kita kepada mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia kita, kerana kita mengambil cahaya maknawi itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana juga disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah perumpamaan cahaya dan hidayah Allah Ta'ala. Ayat ni merupakan perumpamaan cahaya dan hidayah Allah dalam hati seseorang yang beriman. Jadi minyak yang jernih hampir bersinar terang benderang sebelum dinyalakan, apatah lagi setelah dinyalakan ia menjadi semakin terang benderang. Maka begitulah keadaan hati orang beriman, hampir mengikut semua petunjuk. Makna mengikut petunjuk sebelum datangnya ilmu pengetahuan, dan apabila ilmu pengetahuan itu datang, semakin bertambahlah petunjuk dan cahaya yang didapatinya. Dia akan terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapatlah mengambil manfaat sikit sebanyak daripada perbincangan kita ini, dan juga kita dapat memperkukuhkan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita benar-benar makrifat, maknanya mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup sekadar kita baca perumpamaan ni saja. Allah bagi satu perumpamaan ni supaya mendekatkan pada pemikiran kita, dan kita adalah merasainya dengan sedalam-dalamnya.
dan hinggakan kita dapat mengetahui hakikat sebenarnya, iaitu dengan kita benar-benar mengikut apa juga perintah Allah, mencari hidayah Allah dalam hidup kita ini dengan melaksanakan segala perintah Allah dengan cara yang terbaik. Kita padamkanlah cahaya-cahaya yang palsu, tapi kita terima cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.